Okey, Assalamualaikum. Selamat kembali di channel saya. Video sebelum ini kita sudah ada posting mengenai profil, tapi video ini saya potong-potong ya guys ya. Jadi sebab terlalu panjang, jadi sebelum ni saya ada post mengenai profil ataupun asal usul daripada Kementerian Dalam Negeri itu sendiri. Tapi kali ini kita akan sambung mengenai isu kewarganegaraan. Ini yang dibahas sebetulnya pada intinya topik ini adalah isu kewarganegaraan di Malaysia gitu kan. Yang anak ataupun lahir di luar negara berhak atau tidak mendapatkan kewarganegaraan, ini adalah penjelasan daripada Kementerian Dalam Negeri itu sendiri. Okey, mari kita tengok, sambung lagi. Episod ke-91 Keluar Sekejap bersama dengan tetamu khas kita pada hari ini, Menteri Dalam Negeri Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Tadi kita bincang sedikit sebanyak latar belakang dan juga mungkin mendahului perbincangan yang kita akan adakan nanti kenaan dengan politik. Tetapi sekarang kita nak bincang topik yang topikal, yang topik semasa, yang mungkin akan dibahaskan di Dewan Rakyat pada minggu ini berkenaan dengan pindaan kepada peruntukan ataupun pindaan kepada Perlembagaan Persekutuan berkenaan peruntukan kewarganegaraan. Untuk latar belakang pendengar dan juga penonton setia Keluar Sekejap, pindaan ini telah pun dicadangkan oleh kerajaan, rentetan daripada satu kejanggalan yang wujud di mana anak kepada ibu yang mempunyai kerakyatan kewarganegaraan Malaysia yang lahir di luar negara tidak mendapat kewarganegaraan secara automatik berbanding dengan anak yang lahir kepada bapa yang mempunyai kewarganegaraan Malaysia yang lahir di luar negara. Jadi untuk kita memperbetulkan kejanggalan tersebut, maka dicadangkan pindaan peruntukan kewarganegaraan dalam Perlembagaan Persekutuan. Namun demikian ada kebimbangan yang telah pun disuarakan disebabkan di samping pindaan kepada perlembagaan berkenaan, Kementerian Dalam Negeri, iaitu kementerian yang mempunyai punca kuasa ke atas soal kewarganegaraan di negara kita, telah pun mencadangkan beberapa pindaan-pindaan yang lain terdampar dan kanak-kanak tanpa warga negara. Ini case foundling lah. Nanti Datuk Seri akan jelaskan. Dan yang kedua yang tidak diteruskan adalah Seksyen 14E bahagian 2 jadual kedua perlindungan yang serupa di bawah operasi undang-undang. Maksudnya selama ini ini adalah operation of law. Maknanya lebih kurang dia automatik lah, dia dapat tanpa perlu melalui proses permohonan dan sebagainya. Jadi Datuk Seri, saya cuba meringkaskan dan memudahkan tadi untuk pendengar dan penonton kita. Adakah apa yang saya sebut itu betul, bahawa yang pertama kita sokong, kita setuju dengan kerajaan bahawa pindaan yang pokok yang asal iaitu untuk kita perbetulkan kejanggalan ini, itu kita semua setuju. Tetapi dua ni yang founding dengan yang operation of law ni, Datuk Seri dah setuju untuk keluarkan daripada cadangan pindaan. Ya. Baik, terima kasih Khairi, terima kasih Syaril. Isu warga negara ni hari, biar saya gariskan beberapa prinsip besar. Yang pertama ialah rukun warga negara ni mesti ada ikatan perkahwinan yang sah berdaftar mengikut undang-undang negara kita. Yang kedua, salah seorang ibu atau bapa atau kedua-duanya adalah warga negara Malaysia. Itu prinsip teras, rukun. Ya, kalau memenuhi dua perkara ini, maka isu warga negara itu jelas, terang dan mudah. Baik. Tapi hidup tidaklah semudah itu. Hidup ni kompleks. Masyarakat ni dinamik. Perubahan berlaku. Okey.
Tapi setelah saya dan pasukan di KDN meneliti semua dokumen yang berkaitan perundangan ini, dan kita bawa ekoran daripada kes Suruhanni Kempe dan Family Frontier yang membawa kes itu ke mahkamah atas asas bahawa Perlembagaan Persekutuan perkara 8/2 lelaki perempuan sama. Tapi di sini ibu yang melahirkan kerana hanya lahirkan di luar negara tak dapat seperti mana bapa yang dapat secara automatik. So itu asasnya, maka Mahkamah Tinggi memenangkan dia. Jadi harus dibaca bahawa bapa itu termasuklah ibu. Pun kejanggalan, ya. Tapi kemudiannya kes 2021 itu dirayu dan kemenangan di pihak kerajaan pada masa itu bahawa ibu ada ibu, bapa ada bapa. Tapi saya pegang jawatan tu 5 Disember 2022. Seawal Februari kita bawa perkara ni kepada Jemaah Menteri. Saya tahu keputusan pertama mestilah keputusan dasar. Kabinet bersetuju atau tidak nak pindah? Jawapannya setuju. Baik, dalam perkara warga negara ni, sebarang pindaan, perlembagaan juga kata kena ada lagi satu proses, iaitu perkenan Majlis Raja-Raja. Betul. Yang kedua, Kerajaan Sabah. Yang tiga, Kerajaan Sarawak. Dia tak sebut Kerajaan Negeri Sembilan, Kerajaan Johor, Kerajaan Melaka. Tak, itu perlembagaan. Jadi setelah dapat kelulusan dasar, KDN kemudiannya mendapat perbincangan dan mendapat persetujuan, termasuk Majlis Raja-Raja. Majlis Raja-Raja pada ketika itu mengingatkan bahawa warga negara ni satu perkara yang besar. Jadi tak boleh buka floodgate. Jangan bagi kepada orang yang tak layak dapat. Mesti ada elemen kawalan. Dalam arti kata lain, lakukan penyelidikan dengan cermat. So kita balik dan kita tubuhkan pasukan penyelidik. Dua tujuan. Pertama, kita kaji semua peruntukan undang-undang dalam negara kita yang berkaitan. Semua undang-undang yang namanya akta negara kita ada 840. Ya. Kemudian yang kedua, kita tengok pula amalan di negara-negara luar, negara Commonwealth dan bukan Commonwealth, dalam tajuk yang kita nak bincang. Daripada situ kita hasilkan matriks pindaan. Yang mana kita nak gugurkan, yang mana kita nak tambah, yang mana kita nak pindah. Matriks itu kembali kita bentang kepada kabinet dan kepada Majlis Raja-Raja. Itu prosesnya. Daripada situ barulah kita buat libat urus sehinggalah Blue Bill kita bentangkan dalam minggu ini. Baik. Kerana itu, daripada proses itu, maka antara perkara yang kita sebut adalah perkara 19B, kita tengok latarnya. Ini adalah foundling baby. Ketika undang-undang ini dibuat, tahun 50-an, 60-an dulu, foundling baby ini dibaca dengan dua presumption. Yang pertama, anak yang ditemui itu, tempat lahirnya di mana? Presumptionnya, tempat lahir adalah tempat di mana dia ditemui. Yang kedua, presumptionnya apa dia? Dia dilahirkan oleh ibu yang reside permanently. Yeah, at least. At least. Kecuali dibuktikan sebaliknya. Yeah. Itu ayat dia. Jadi, kes ni berakhir dalam penghakiman Mahkamah Persekutuan sebenarnya. Jadi, hakim membangkit perkara ini, hakim kemudian tanya. Hakim juga tanya, tugas siapa yang membuktikan sebaliknya? Jadi, hakim kata, tugas itu tugas kerajaan. Dalam arti kata lain, kena ada elemen siasatan di situ. Praktis sekarang ialah foundling baby bila ditemui, perkara 19B ini perlembagaan boleh dapat, warga negara boleh dapat melalui pendaftaran, melalui kuat kuasa undang-undang atau automatik, melalui naturalisasi. Ini 3 jalan saja. Jadi 19B ini foundling baby dapat secara kuat kuasa undang-undang, tapi perlembagaan satu. Kita ada 14 lagi akta yang berkaitan dan kita ada kaedah-kaedah warga negara banyak lagi. Jadi punca kuasa utama Perlembagaan Persekutuan. Tapi dia ada akta pendaftaran kelahiran, akta kematian, akta perkahwinan dan segala macam. Jadi menguruskan atas nama tugas kerajaan. Jadi kamu hanya lihat dari bahawa perlembagaan memberikan kuat kuasa undang-undang, foundling baby adalah kuat kuasa automatik. Tapi dia disertai dengan apa? Dia kena ada laporan Jabatan Kebajikan, kena ada laporan hospital, kena ada laporan polis. Mengikut akta kelahiran, seseorang yang mengetahui tentang suatu kelahiran, dia hendaklah segera mendaftar, hendaklah segera membuat laporan kepada pihak berkuasa. Okey. Jadi, salah faham bahawa jumpa foundling baby mesti bagi terus. There is a process. Yang tu kena respect dulu. Okey. Okey. Sekarang ini 19B itu, berapa jumlah yang telah kita bagi kelulusan? 142. Baik, kalau dia tak dapat cara itu, dia masih foundling baby. Foundling baby maknanya masih bertali pusat.
Kalau dia dah umur 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun, apakah dia dinafikan langsung? Jawapannya tidak. Dia diproses di bawah 15A. Sekarang ni, statistik menyebut, bagi setiap 10 kes foundling baby, 1 dapat secara 19B, 9 dapat secara 15A. Dapat tak warga negara? Dapat. Itu saya kena establish dulu. Okey. Okey ya. So itu keadaan dia. Jadi kebimbangan di kalangan yang memilih untuk berbeza pendapat terhadap cadangan ini adalah, pertama, kenapa pindah daripada kuasa undang-undang pada pendaftaran dan bagi kuasa pada menteri? Betul. Soal kuasa menteri tak timbul sebab dalam perkara warga negara memang sudah ada pemperuntukan pendaftaran dan kuasa menteri. Sudah ada. Sebab jabatan yang menguruskan jabatan pendaftaran negara di bawah KDN. Dan jalur memohon kewarganegaraan secara secara pendaftaran memang ada diberi kuasa kepada Menteri Dalam Negeri. Itu faktnya. Jadi kenapa mesti pindah dan bagi kuasa lagi? So this to question kuasa tu, dia bukan Saifuddin sekarang, siapa pun tetap ada kuasa. Itu number one. Yang kedua adalah foundling baby dengan presumption pada ketika perlembagaan ini dibuat. Waktu itu kita tak ada 3.5 juta warga asing. Jadi presumption dia dilahirkan oleh ibu yang permanently resident di sini. Betul lah. Tapi sekarang, kalau dah kita ada 3.5 juta daripada 30 juta, mana possibility 1 daripada 10. Jadi orang tanya saya, apakah threshold? Sangat membimbangkan. Saya kata, hatta berlaku 1 atau 2 kes sekalipun, ianya tetap merupakan loophole kepada perundangan yang mesti kita perbetulkan. Kalau boleh saya mencelah Datuk Seri. Apa yang Datuk Seri jelaskan beberapa minit ni, mempertahankan dan menutup loophole yang Datuk Seri risau. Iaitu orang yang tak patut dapat warga negara dapat. Tapi bagi sudut yang lebih kemanusiaan, Tok Sri, loophole yang sepatutnya kita lebih khawatir adalah loophole orang yang tak ada kewarganegaraan ni, yang susah hidupnya. Itu yang patut kita tutup. Iaitu kita mempermudahkan bayi yang tak berdosa ni mendapat status kewarganegaraan. Bukan itu lebih penting daripada seorang dua yang secara teoretikalnya mungkin Kementerian Dalam Negeri khawatir. Tak, setuju. Ya, sebab itu tugas kerajaan ni nak mengimbangi antara tugas kemanusiaan, masa depan anak, status anak, pendidikan anak, kesihatan anak. Maknanya tak berhati perut lah kerajaan kalau tak ambil kira perkara itu. Di sisi lain, kita juga harus akui organised crime, sindiket pemerdagangan manusia, jual baby, ini tetap wujud. Tapi dosanya tidak di bayi itu, Tok Sri. Kita tak dispute soal dosa siapa dan sebagainya. Dari sudut keselamatan, kita tetap kena bagi weightage. Walaupun weightage kemanusiaan mungkin 90%, tapi jangan abaikan weightage keselamatan sebab ini kedudukan yang berlaku dalam realiti bernegara sekarang. Tapi akhirnya, berdasarkan kepada kenyataan yang dikeluarkan oleh Datuk Seri semalam, peruntukan yang dicadangkan itu dibatalkan. Ya, kita kekalkan status quo. Kekalkan status quo. Pada ketika sesi bersiaran ni, itu hasil daripada kita buat urus. Okey. Pandangan KDN satu bab. Ya. Kita dah bentangkan. Tapi kita jumpa dengan distinguished individual, pakar-pakar perundangan, civil societies. Saya jumpa Profesor Syah Faruqi, Dr. Tini, Malini, Cikgu Rahayu. Saya jumpa dengan Sohakam 3 kali. Saya jumpa dengan MP, backbenchers, pembangkang. Saya jumpa dengan kerajaan negeri. Saya jumpa semua. Dan ini bukan kerja tergesa-gesa. Kita mulakan Februari tahun lepas. Sekarang dah Mac dah setahun. Saya sila buat urus itu. Kemudian kita duduk balik. Ternyata ada 2 dikotomi. Satu, alasan kemanusiaan. Jangan hukum anak kerana kesalahan siapa yang menyebabkan dia lahir. Satu lagi, ada juga yang memberi weightage terhadap soal kedaulatan, soal kedaulatan undang-undang, soal ancaman keselamatan, soal jenayah dan sebagainya. Jadi kita perimbangkan begitu. So apa berlaku? Semalam saya bentang balik kepada Jemaah Menteri. Jemaah Menteri beri weightage lebih kepada kemanusiaan. Kepada kemanusiaan. Adakah Datuk Seri selesaikan. Bismillahirrahmanirrahim. 31 Disember 2024 selesai. Keputusan 14,000 berbaki. Saya nak buka kitab baru lepas pindaan perlembagaan ini dimulakan. Sebelum dikuatkuasakan Sebelum pindaan ini? dikuatkuasakan. Selesai semua dulu. Komitmen besar tu. Yes, Tahniah, dan tu saya yakin boleh.
Datuk Saya Sri yakin mempunyai capacity di KDN untuk clearkan semua file? Boleh. Dan bukan sekadar itu, saya bentangkan sekarang ni prosedur, proses sangat transparan. 3 bulan 14 hari JPN mesti selesaikan, bakinya KDN. Dan saya bentangkan panduan memproses kaedah permohonan warga negara bentang pada Jamaah Menteri dan diberikan perakuan. Sebab sepaham saya KJ dengan Tok Sri, selama ini proses dan prosedur itu tidak ada dan tidak jelas. Sebelum kita pergi kepada 3 pindaan yang masih lagi ada sedikit keraguan, nak bincang soal pokok ni sekejap Tok Sri. Sebab apa yang Syaril kata, dia tak transparent. Ya. Kita pun tak tahu minta pemastautin tetap PR berapa lama. Ya. And then bila dapat rejection letter, dia rejection saja. Tak ada sebab. Dia tak ada bagi sebab. Betul. Macam kena buang UMNO. Dan macam kena buat UMNO. Kena mohon semula. Ya. Itu baru minta PR. Betul. Belum lagi soal kewarganegaraan. Jadi Datuk Sri boleh tak Datuk Sri bagi jaminan kepada pendengar dan menonton kita, selepas ni clear. Kalau duduk di sini selama X number of years, layak untuk dapat PR. Betul. X number of years, layak untuk dapat kewarganegaraan. Yes. Betul Khairi. Khairi pernah jadi menteri. Syaril belum. Tugas Banyak menteri, kali sebut tu. Ya. Ini macam seolah-olah panggil kita balik. Betul. Tugas menteri apa? Set the direction, provide leadership. Yes. Betul tak? Betul. Kalau kita set direction bahawa kita nak selesaikan isu permohonan warga negara, and provide leadership, facilitate. Kalau sebelum itu belum ada peraturan jelas, ada kan? Untuk jadi kita ni bukan saja ada responsibility tapi accountability bentang pada Jamaah Menteri. Kemudian lepas ini kita akan hebatkan. Sebelum ni tak ada. Okey ya. Kerana saya tak mau ada blame game hari ya. Apa dia persamaan antara kita? Baik kuasa undang-undang ataupun pendaftaran. Anak angkat ke, foundling baby ke, anak tak sah taraf, pada akhirnya anak ini mesti ada warga negara. Betul. Kita nak facilitate begitu. Sebab itu Gari Pandu sebut tadi, mohon PR. Mohon, tunggu. Kalau standardnya apa? Bagaimana status permohonan dalam proses. Telah terima dalam proses. Telah terima dalam proses. But sekarang hari, how do you explain saya selesaikan 14,000? Setakat Mac ni 14,000. Bila kita set hala tuju dan kita tengok tata cara, tapi jangan compromise dari sudut dokumen-dokumen wajib. Sebab ada dokumen palsu. Itu alasan penolakan. Ada juga tak lulus tapisan keselamatan hari. Ada juga masa mohon. Tapi adakah Datuk Sri satisfied bila tapisan keselamatan ini dibuat? Sebab kadang-kadang dia tanpa dokumen. Baik. Tapisan keselamatan ini, Harry, kita sebenarnya Pasukan Keselamatan ada keupayaan. Saya tak ada ragu sikit pun dari segi kompetensi mereka. Kan? Sebab saya tengok sejumlah senarai dalam kategori blacklist dalam negara kita dengan segala sebab. Okay? Saya ambil beberapa sampel dan saya kata pasal akui lah. Sistem ni established and competent. Saya letak situ dulu. Kadang antara perkara yang tak membolehkan kelulusan diberi, dia mohon tapi dia ada luar negara. Baru ni saya serahkan 35 penerima yang berjaya dalam kategori ibu melahirkan mereka di luar negara. Saya panggil, sudah lulus ni, berada di luar negara. Nampak? Maknanya ada juga syarat permohonan ni adalah kalau kita pemohon, yang kita pohon tu dipanggil subjek. Kita pemohon ada dokumen. Subjek yang dipohon, rukunnya adalah mesti berada dalam negara. Kalau tak dalam negara, dia reject masa itu juga. Ya. Dia kena buktikan dia keberadaan dalam negara. Itu memang syarat. Tapi masa dia pohon, dia ada negara. Masa kita lulus, dia tak dalam negara. So tak apalah, kita dah lulus. Sebab itu saya sebut dengan jelas 3,000 dalam permohonan seperti kes Rani Kempe yang diperjuang oleh family Frontier. Semua setakat 7 Mac, tangan saya memberikan perakuan tanda tangan keputusan terhadap permohonan mereka. Baik Datuk Sri, kita dengar bahawa pejuang-pejuang Suryani Kempe dan juga seangkatan dengan beliau sebut bahawa mereka sanggup tidak melihat pindaan berkenaan dengan kes mereka di bawah sekiranya ada peruntukan-peruntukan yang dibandel yang dianggap sebagai agak zalim. Jadi dua tadi Datuk Sri dah explain, foundling,
Kabinet Jemaah Menteri telah membuat keputusan lebih memberi keberatan kepada kemanusiaan berbanding dengan keselamatan. Okey, tak apa. Kita selesai di situ. Kita nak dengar ringkas bincang berkenaan dengan 3 lagi pindaan yang menjadi keraguan dan mungkin Datuk Seri boleh explain. Yang pertamanya adalah ayat mastautin secara tetap dimansuhkan daripada teks asal perkara 14-1B section 1A bahagian 2 jadual kedua. Maksudnya peruntukan ini adalah untuk mencegah masalah tanpa kewarganegaraan diwariskan dari satu generasi ke satu generasi. So sekarang ni jika ada anak kepada 2 orang yang bermastautin tetap di Malaysia, dia boleh dapat kewarganegaraan. Apa langkah ke depan kita? Sekarang ini KDN dan Kerajaan Negeri Sabah, kita wujudkan satu jawatankuasa untuk menangani perkara ini. Sebab dia Sabah ni lebih kompleks. Orang tak percaya jawatankuasa ni tu. Trust deficit. Ya. Why not kita buat pindaan kata yang jelas. bagi stateless, kita masih lagi bagi secara automatik. Perkara ni sebenarnya Hairi, siapa pun pernah berada sebagai anggota pentadbiran tahu kompleksnya seperti mana RCI finding tahun 2012. Ya. I mean, kita terima hakikat tu dulu lah. Okey, okey. Maksudnya Palau 40,000 bilangannya, kemudian mereka yang datang dari Filipina, daripada Indonesia, datang sebagai pelarian, beranak pinak, gunakan kad IMM 13, kad burung dan segala macam. And now 19B kata lahir sini automatik. So, kerajaan Sabah merasakan bahawa kalau jumlah ini diterima secara terbuka, lamsam gitu, dia merubah. Sebab itu. But so far Tok Sri, sebelum pindah. Ada caveat kat situ. Ya. Okay. Dalam perlembagaan dia stated, saya lupa fasal dia lah. Ya. Yang tu jelas. Clear. clear. Last Tok Sri adalah berkenaan dengan umur. Ya. 21 ke 18. So dengan mudahnya sekarang ni by 21 kena mohon kewarganegaraan. Kena settle. Ya. Datuk Seri cadangkan untuk turunkan kepada 18. So memendekkan tempoh untuk memohon kewarganegaraan. So orang komplain you are giving less time. Okey. Background dia begini. Negara kita tidak mengiktiraf 2 warga negara. Saya ambil contoh kes Surini Kempe. Apabila pindaan nanti memasuk perkataan ibu atau bapa atau keduanya sekali, anak dapat automatik warga negara. Anak Surini Kempe automatik dapat warga negara. Kalau selepas ni lah. Ya. Baik. Sekarang dia dah dapat dah, anak dia dah dapat dah melalui 15A. Tapi kita cerita ke depan dalam kes nak mudah faham. Anak yang dilahir luar negara, dia dapat secara automatik warga negara Malaysia mengikut ibu. Pada masa yang sama, dia juga warga negara luar mengikut bapa. Betul tak? Jadi dia ada 2 warga negara kan? Jadi pada umur berapa dia patut give up satu? Pada umur 18. Itu sebenarnya background asal kita. Pada umur 18. Dia kena buat pilihan. Dia kena hadir dan dia kena buat keputusan lepaskan satu. Ada proses lah. Angkat sumpah dan sebagainya. Baik. Kenapa 18? Akta kanak-kanak mengatakan 18 lah hak dia. Kenapa 18? 18 umur mengundi. Ya. Okey. Jadi ketika umur 18 dia boleh mula buat keputusan, maka dia ada 3 tahun. Selepas itu dia boleh maklumkan mula dia nak buat keputusan dan dia ada 3 tahun sebelum dia memuktamadkan. Sampai umur 21. Okey. Dan dia boleh tambah lagi 12 bulan. Praktis ini sebenarnya amalan Singapura. Kita ikut Singapura. Baik, yang kedua. Umur 21. Katalah selepas 18, dia dikata hak umur yang dia boleh memohon warga negara. Secara yang kita pakai. Kalau umur lebih, macam mana dia nak mohon warga negara? Dia mohon melalui perkara 19, Perlembagaan Persekutuan. Betul-betul. Sebelum kita pergi ke situ, kes-kes dia adalah melibatkan mungkin bukan kes-kes yang dia ada luxury untuk pilih kewarganegaraan. Sekali lagi kepada stateless lah. Kepada stateless. Kes-kes di mana dia tak ada. Dan dia terpaksa nak memohon pada usia 18 tahun. Dia pun tak tahu apa. Kalau mengambil masa dalam 5 tahun, 6 tahun, that means pada usia 12 tahun dia kena ada awareness untuk buat permohonan, untuk start buat permohonan tersebut. Dia tak ada awareness. So apa jaminan yang diberi kepada kes macam ni? Kalau selepas 18 tahun boleh, dia boleh mohon melalui perkara 19, naturalisasi. Ya, itu jalan dia mendapat warga negara. Dan apa proses dia? Adakah proses itu dimudahkan bagi mereka? Ya, itu yang sekarang ni isu trust deficit saya sebutkan. Mungkin Datuk Seri nak ceritakan sikit. Sebab itu sekarang ni
Apabila kita dah jelas jalur-jalur untuk mendapat warga negara, sama ada kuasa undang-undang, pendaftaran atau naturalisasi, dia bermula dengan 14, 15, 16, 19 dan 30. 30 ni waham. Perkara yang timbul syak, timbul ni kan. Contoh nama dia Cik Hamzah, CH, tertinggal koma. Itu waham lah. So kalau dia boleh establish memang itu nama dia, selesai lah. Dia begitu cermat sekali dalam isu warga negara ni. Jadi kes tadi, Saya rasa Datuk Seri, apa yang Datuk Seri terangkan ini semua valid andai kata komitmen Datuk Seri yang awal tadi betul-betul dapat dilaksanakan oleh Datuk Seri dan Menteri-Menteri Dalam Negeri. Baik. Dari perbincangan tadi kita boleh ambil banyak kesimpulan ya, syarat-syarat ataupun untuk menjadi warga negara, baik orang Malaysia yang kahwin dengan orang luar ataupun orang luar yang sudah kahwin di Malaysia, itu adalah kena harus memilih salah satu, tapi itu pun ada syarat-syarat tertentu yang perlu diikuti melalui undang-undang, begitu kan. Okey, terima kasih pada semua, jangan lupa subscribe.